Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Sanusi bin Rahman, pemerhati daripada Politeknik Kota Baru, akan membentangkan satu kertas kajian yang bertajuk Penerimaan Web 2.0 Google Site sebagai medium pengurusan dokumen dan pembelajaran khusus kurikulum ISPA Politeknik Kota Baru. Sebagai pengenalan, saya akan terangkan sedikit inovasi yang telah saya bangunkan. Kajian ini adalah untuk melihat tahap penerimaan dan juga hubungan penerimaan Web 2.0 yang saya bangunkan untuk menguruskan dokumen dan pembelajaran kurikulum ISPA di Politeknik Kota Baru. Inovasi ini dibangunkan menggunakan aplikasi Google Site yang mana aplikasi ini boleh didapati di dalam pakej Google. Kajian ini untuk melihat tahap penerimaan pelajar terhadap Web 2.0 Google Site dan juga untuk melihat hubungan penerimaan dengan pemboleh ubah yang lain. Skop kajian hanya melibatkan kepada pelajar semester 1 hingga semester 4 yang menggunakan Web 2.0 Google Site ini. Literature kajian. Di dalam penulisan saya terdapat lebih kurang 15 kajian yang lepas, tetapi untuk pembentangan saya hanya akan bentangkan 4 kajian yang telah dilakukan oleh beberapa pengkaji terdahulu. Kajian lepas yang pertama daripada Noai dan Rozike pada tahun 2021. Dalam kehidupan globalisasi sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Dapatan kajian ini saya bersetuju sebab sekarang ini sepadan negara telah dihilangkan oleh teknologi internet di mana kita boleh mendapat data daripada lain-lain negara, institusi yang berlainan. Contohnya, pelajar Politeknik Kota Baru boleh dapatkan data daripada U ataupun politeknik yang lain. Kajian yang kedua adalah berkaitan dengan laman Web 2.0 yang telah dilakukan oleh Muhammad Muqtada Hassan pada tahun 2011. Beliau mendapati bahawa laman Web 2.0 membolehkan pengguna untuk berinteraksi antara satu sama lain, dalam erti kata yang lain, media sosial. Dapatan kajian oleh Muhammad Muqtada Hassan ini menepati apa yang berlaku sekarang di mana semua pelajar masyarakat sama ada di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pengajian tinggi, semuanya menggunakan media sosial. Kajian yang ketiga adalah oleh Ahmad dan rakan-rakan pada tahun 2019. Beliau menyatakan bahawa penggunaan Web 2.0 dalam pendidikan semakin berkembang dengan adanya kepelbagaian. Dapatan kajian ini menepati apa yang telah berlaku sekarang di mana di Politeknik ramai pensyarah menggunakan Web 2.0. Mereka telah bangunkan sama ada menggunakan Google Site ataupun lain-lain platform seperti Twitter, TikTok dan sebagainya. Iskia dan Suyaman pada tahun 2021 menyatakan bahawa sesuatu inovasi perlu dibentuk dan dibangunkan secara berterusan. Ini apa yang telah saya lakukan, di mana saya telah membangunkan satu inovasi Web 2.0 dan ia akan diteruskan daripada semasa ke semasa. Metodologi ini adalah berkaitan bagaimana saya melakukan kajian. Kajian ini adalah jenis kajian kuantitatif di mana data adalah secara number yang diperolehi melalui kajian terhadap 59 orang populasi di mana menurut Kitchen and Morgan 1973, 52 sampel telah dipilih berdasarkan populasi selama 59, manakala responden adalah terdiri daripada pelajar ISPA Politeknik Kota Baru yang mengambil kursus kurikulum semester 1 sehinggalah semester 4. Ini semua telah dibangunkan menggunakan Google Form, di mana Google Form ini adalah salah satu aplikasi yang terdapat di dalam Google. Kemudian mereka akan dibekalkan link ataupun pautan borang melalui pensyarah masing-masing. Data yang diperoleh akan diproses menggunakan perisian SPSS version 20 dan soalan yang dibangunkan adalah hasil ubah suai daripada soal selidik Yusof, Ahmad dan Bashir pada tahun 2019. Di dalam soal selidik ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A, demografi, dan bahagian B, penerimaan. Bahagian B terdapat 10 soalan yang berkaitan dengan penerimaan pelajar terhadap Web 2.0. Bagi menentukan tahap penerimaan dan juga hubungan, di sini dinyatakan dua jadual interprestasi. Jadual pertama adalah skor MI untuk tahap penerimaan. Terdapat 3 selang kelas yang menunjukkan 3 tahap yang berlainan. Jadual pula adalah interpretasi hubungan hasil daripada ujian statistik. Terdapat 7 selang kelas yang menunjukkan tahap hubungan yang berbeza-beza.
Hasil dapatan pelajar sekarang dibincangkan di dalam bahagian pembincangan. Yang pertama, saya akan bentangkan berkenaan dengan demografi. Responden seramai 52 orang pelajar terpecah kepada 3 pembezaan umur. Pelajar yang berumur 18 tahun adalah seramai 23 orang, membawa kepada 44.2%. 19 tahun seramai 18 orang, 20 tahun seramai 11 orang. Ini bermakna pelajar yang berumur 18 tahun adalah majoriti. Manakala kalau kita lihat di segi pecah bangsa, keseluruhan responden 52 orang adalah berbangsa Melayu. Sekarang mari kita lihat kepada data jantina. Pelajar lelaki adalah seramai 22 orang iaitu 48.1%, manakala selebihnya adalah pelajar perempuan seramai 27 orang iaitu 51.9%. Ini bermakna pelajar perempuan adalah majoriti. Pelajar yang menggunakan atau melayari web 2.0 telah dipecahkan kepada 4 pecahan, tetapi data menunjukkan bahawa kekerapan penggunaan 1 kali hingga 3 kali seminggu adalah selama 46 orang iaitu 88.5%. Ini menunjukkan majoriti pelajar menggunakan web 2.0 adalah 1 hingga 3 kali sahaja dalam seminggu. Manakala selebihnya 6 orang lagi menggunakan web pada kekerapan 4 hingga 6 kali seminggu. Saya teruskan kepada tahap hubungan dan tahap penerimaan. Di sini data menunjukkan bahawa hubungan penerimaan dengan beberapa pemboleh ubah. Pertama, kita tengok kepada hubungan penerimaan dengan umur. Data menunjukkan bahawa signifikan adalah 0.593. Nilai ini adalah melebihi nilai alfa. Ini menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan dan umur. Manakala kekuatan hubungan adalah 0.076. Ini bermakna tahap hubungan antara dua pemboleh ubah ini adalah sangat-sangat rendah. Manakala hubungan penerimaan dengan jantina pun sama, iaitu tidak mempunyai hubungan yang signifikan kerana nilai signifikan adalah 0.184. Nilai ini melebihi nilai alfa iaitu 0.05. Tetapi hubungan antara penerimaan dan jantina ada kekuatan pada tahap yang rendah iaitu 0.187. Hubungan yang terakhir yang saya hendak bentangkan adalah hubungan penerimaan dan kekerapan. Berdasarkan nilai signifikan 0.012, ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan dan kekerapan iaitu bernilai 0.012. Nilai ini adalah lebih kecil daripada nilai alfa, bermakna hubungan mereka adalah signifikan. Kekuatan mereka berada pada tahap yang kuat iaitu negatif 0.345. Tetapi hubungan ini berlaku secara sonsang. Secara keseluruhan, pelajar menerima web 2.0 ini pada tahap yang tinggi iaitu 4.48. Sebagai penutup, saya ingin mengemukakan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kajian ini telah mencapai objektif iaitu melihat tahap penerimaan pelajar terhadap web 2.0 dan melihat hubungan pemboleh ubah penerimaan dengan lain-lain pemboleh ubah. Yang kedua, saya ingin menyatakan bahawa pelajar menerima inovasi yang saya bangunkan ini di dalam proses PDP mereka dan juga di dalam proses pengurusan dokumen. Yang ketiga, saya juga ingin menyatakan bahawa hubungan penerimaan dan kekerapan mempunyai hubungan yang signifikan. Manakala lain-lain hubungan adalah tidak signifikan. Jadi, kekerapan penggunaan adalah mempengaruhi penerimaan pelajar terhadap web 2.0. Sekian, itu saja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.